Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program diskusi pendaftar yang meneruskan kelangsungannya menelusuri maklumat-maklumat semasa yang berkaitan dengan operasi pentadbiran universiti dan kegiatan warganya. Jadi pada kali ini kita nak berkongsi tentang success story sebuah jabatan yang mana dapat menterjemahkan dengan pantas vision ataupun visi di peringkat pengurusan tertinggi. Dan kali ini kita nak bercakap tentang prosumerism daripada visi kepada realiti. Yang ini adalah menarik kerana telah ada dari segi showcase kejayaan jabatan ini yang melaksanakan tindakan yang terbaik secara kolektif, ya, iaitu Jabatan Keselamatan Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi bersama-sama saya pada kali ini ialah Ketua Jabatan Kapten Bersara Abdul Wahab Mehmet Zain, Pengarah Jabatan Keselamatan, dan juga Kapten Rozaimi Kamarudin, ya, Penolong Pegawai Keselamatan. Dan ini orang yang bertanggungjawab bagaimanakah mengemudikan jabatannya menterjemahkan pelaksanaan aspek prosumerism. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, Kapten, ialah aspek prosumerism ini penekanan yang tinggi oleh Naib Chancellor, dan ini juga telah termasuk dalam inisiatif ataupun plan strategik universiti. Jadi sebelum kita melihat kepada apakah programnya, kita nak melihat bagaimanakah inisiatif ini diterajui oleh kedua-dua mereka ini. Yang utama sekali yang kita nak lihat, apakah yang menjadikan dorongan utama di peringkat jabatan untuk menggerakkan inisiatif bersama ini untuk menterjemahkan elemen prosumerism itu. Itu yang saya rasa boleh kita consider peringkat awal bicara kita ni. Baik, terima kasih. Pertamanya, terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Pendaftar di atas undangan untuk perkongsian prosumer ini. Baik, bila tercetusnya sebenarnya idea untuk melaksanakan salah satu daripada misi yang diwawakan oleh Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor, tetapi Jabatan Keselamatan telah mengorak langkah lebih awal sebenarnya. Di awal bulan Disember 2020 lagi, di mana Encik Rozaimi membukakan cadangan disebabkan di akhir tahun itu kita Jabatan Keselamatan menghadapi kengkangan kewangan. Kita melihat kewangan universiti dan berbalik kepada Jabatan Keselamatan dari segi isu macam mana nak membantu dari segi kewangan. Dari situlah tercetusnya idea, why not kita gunakan tanah yang kita ada di belakang untuk kita buat sesuatu yang boleh memberi manfaat. Dan Encik Rozaimi memberi idea untuk mula menanam tanaman yang dikenali sebagai rock melon untuk jangka masa panjang yang boleh mendapatkan impak mungkin kewangan yang lebih kepada jabatan lah ketika itu. Baik, dia ada istilah battle cry yang diterajui oleh Jabatan Keselamatan ini. Encik Rozaimi telah bertemu dengan Kapten Wahab. Dia telah menimbulkan satu semangat melalui kita panggil maknanya prosumer Muslim yang berdisiplin. Dia bagaimana olahan itu berlaku sebagai ikatan bersama dengan bawah maknanya perumpamaan itu. Okey, Datuk. Yang pertamanya, terima kasih banyak pada Datuk kerana mengundang kami. Prosumer Muslim yang berdisiplin itu adalah tema pada amanat Naib Chancellor tahun 2021. So, kalau dilihat pada cara kita di Jabatan Keselamatan, first memang dah berdisiplin. Okey, tapi kita tak nampak pada dasarnya. Tapi kalau kita nak buat dan saya nak melihat kepada prosumer Muslim yang berdisiplin, saya cuba cadangkan. Kita buat satu tanaman yang cukup manja bagi saya. Rock melon cukup manja, and then pada masa yang sama kita melihat dia perlu ada disiplin untuk melaksanakan tanaman ni, sebab dia ada jadualnya dan dia ada tertibnya. So dekat situlah maknanya idea ini timbul, dan saya rasa bila dah wujudkan orang kata satu tanaman yang kita boleh follow dengan nilai-nilai yang apa yang diterapkan oleh Naib Chancellor, dan akhirnya kita akan berjaya. Keduanya, Datuk, kita rasa kita mesti pertama kalau kita nak laksanakan tu ada ilmu. Okey, dalam misi USIM, berilmu, berdisiplin dan bertakwa. Maknanya ilmu dan disiplin. Maknanya untuk membuat satu kejayaan dalam proses tanaman ini, ilmu, disiplin
dan akhirnya kita kena, insya-Allah akan berjaya dalam apa yang kita laksanakan. Ada satu yang menarik di sini ialah berlakunya adaptasi yang cepat, ya, berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh jabatan ini. Ya. Jadi antara konsep prosumerism itu dengan tindakan berlaku adaptasi yang segera yang saya nyatakan tadi. Jadi bagaimanakah kepahaman ini dibentuk secara bersama di kalangan warga Jabatan Keselamatan? Jabatan Keselamatan ialah jabatan yang memerlukan satu tahap disiplin yang tinggi sebab beruniform dan dia memerlukan satu semangat kerjasama yang kukuh. Jadi berlandaskan kepada konsep yang kita nak buat, kita wujudkan satu tanaman yang seperti Cik Rozimi kata, satu tanaman yang manja yang memerlukan satu bentuk disiplin yang betul-betul berfokus lah. Maknanya kena ada waktu dia, ketelitian dia, ketaatan dia, dan dari situ kita konsepkan tanaman ini untuk dijiwai oleh semua staf yang mana akan terlibat dari segi wakafkan masa, tenaga, semangat. Yang menarik lagi, bagaimanakah langkah dilaksanakan untuk warga Jabatan Keselamatan menjiwai aspek prosumerism itu? Ya, itu yang menariknya. Supaya saya tahu Jabatan Keselamatan tidak perlu berbengkel besar-besar. Betul. Ya, tak perlu maknanya berwacana yang berkali-kali, tetapi sudah menangkap. Simple. Dan sudah boleh membawa konsep itu dalam jiwa Jabatan Keselamatan. Betul. Jadi apakah rahsianya itu? Dia pertama sekali dalam keselamatan kita ada manpower. Dan dalam keadaan sekarang apabila berlaku dengan pandemik COVID ni, dengan jumlah aktiviti yang kurang, so kita boleh menggunakan masa-masa yang ada, kita gunakan dengan memenuhi masa yang ada untuk kita tumpukan pada tanaman ni. Pada masa yang sama, dia di tim keselamatan ni kita kena wujudkan kebersamaan. Baru kita akan membuahkan hasil. Yang saya nampak semua dah ada tenaga, semua dah ada masa, cuma kita kena cari satu bentuk ataupun satu bentuk orang kata idea yang kita boleh mengakrabkan semua sekali. Itu yang penting. Sebab bila wujud ni akan menjadi kawasan kita akan menjadi kawasan terapi minda. Kita akan wujudkan kebersamaan, kita akan wujudkan keseronokan bekerja, dan kita akan wujudkan satu jabatan yang betul-betul utuh dan kukuh di USIM sendiri. Baiklah, menjelmakan sesuatu yang baru ni, mesti ada reaksi-reaksi negatif pada awal ni. Adakah ini muncul, dan kalau muncul bagaimana menanganinya? Ada? Dia first nanti saya jawab dulu tu. Pertamanya kita pun dalam proses belajar. Pengurusan risiko, fasa pertama dan fasa kedua, saya melihat kepada pengurusan risiko dan apa peluang dan ruang yang boleh kita wujudkan. Memang ada kata negatif, mungkin tidak menjadi. Saya sendiri akan tak nafikan. Saya pun rasa takut bila tengok jadi tak jadi. Tapi bila kita cuba buat, kita cuba usaha, yang penting kerjasama daripada tim kita, dan ianya insya-Allah dapat mewujudkan hasil. Yang keduanya, support daripada jabatan. Dari segi pengarah sendiri, support kita untuk melaksanakan program ni, dan support dari segi orang kata bagi idea, dan kita rasa kita boleh pergi ke hadapan lagi dan kita boleh hilangkan perasaan-perasaan negatif yang ada. Itu yang penting. Sebab kita pertamanya kita wujud kebersamaan, kita wujud tim, hilang perasaan negatif, insya-Allah. Satu yang menarik lagi saya nak cungkitlah, apabila telah berjaya melaksanakan satu misi itu, apakah keseronokan yang dirasai? Sebab kita naik chance sudah turun tengok sokek anda, suasana tanaman yang menghijau. Kalau kita lihat di depan ini, dari segi hasilannya sangat menarik. Betul. Dari segi kualitinya sama dengan yang dikeluarkan oleh ladang-ladang di luar. Jadi apabila kita mengunjungi kawasan maknanya tanaman ini, saya nampak ada kegembiraan tersendiri, kebanggaan tersendiri di kalangan staf anda. Jadi macam mana? Apa maknanya kita panggil keseronokan berganda yang dirasai oleh anda bila berjaya begini? Boleh kongsikan? Bila tanaman ni bermula dengan selepas dia mengeluarkan daun, pucuk, dan peringkat kegembiraan tu kita nampak hasilnya apabila dia mula berputik keluar buah. Dan masa itulah saya nampak
kekerapan anggota staf Yes. datang. Betul. Pada peringkat awalnya mungkin dalam 2 ke 3 orang saja yang melapangkan masa dan sambil dia beriadah di atas sana tu. Ya. Dan selepas itu dia menarik rakan-rakan yang lain untuk sama, dan kita juga berwhatsapp. Siapa yang ada masa free datang apa semua. Dan setiap hari Minggu Rozemi akan keluarkan WhatsApp untuk mana-mana staf yang berkelapangan untuk datang belajar sambil menyumbang tenaga, sambil cabut rumput, siram dan sebagainya. Di situlah kita nampak bahawa wujudnya satu benda yang kita nak. Akhirnya seronok Keakraban, keseronokan. Ini yang menariknya. Saya memang sentiasa berkeinginan supaya solidariti dalam jabatan itu dibina. Betul. Dengan suatu mana aktiviti, ya. Ya, ini dapat bukan saja memacu kepada kebersamaan tetapi juga kepada maknanya penghasilan kerja. Betul. Apabila elemen seronok yang telah wujud di jabatan. Baiklah. Saya nak balik kepada Rock Melon ini, ya. Boleh tak ceritakan saya sedikit dan juga halayak kita yang di sana tu tentang kelebihan tanaman ini dan kenapa dipilih? Okey tu. Sedangkan kita tak ada kepakaran ini. Betul tu. Okey, pertamanya saya pada mulanya bila saya ditempatkan di Jabatan Keselamatan pada bulan November, saya melihat ada satu peluang dan saya berjumpa dengan pengarah dahulu. Peluang apa yang saya boleh buat di tanah kosong. And then alhamdulillah alumni USIM, okey, ada yang juga dah bertani, and then pada masa yang sama boleh menyumbangkan cara pelaksanaan Rock Melon ni. Saya memilih Rock Melon ni atau sebab jangka masa pendek. Hanya 75 hari. 75 hari untuk kita tuai hasil. Okey, kenapa saya tak ambil jangka masa panjang? Sebab di Jabatan Keselamatan sendiri, kalau kita nak bantu staf, kita kena bantu satu aspek tanaman yang memberi hasil dalam masa yang cukup pendek, dan mereka mendapat satu kegembiraan apabila mendapat hasil. Kalau jika ambil satu perkara, satu tanaman yang cukup panjang atau saya rasa dalam setahun saya nak dapat pupuk benda tu agak sukar. Jadi saya terpaksa ambil satu langkah pendekatan. Ada orang kata tanam sayur lagi cepat tu. Sayur boleh dapat 3-4 hari je. Tapi benda ni sayur dari segi kita nak komersialkan agak sukar. So kita ambil satu tanaman yang rasanya unik dan rasanya kena pupuk kerjasama semua baru boleh buat. And then kita pilih tanaman Rock Melon disebabkan memang jangka masa yang pendek dan mendapat pulangan yang cukup tinggi. Yang menarik lagi yang saya ketahui bagaimana Jabatan Keselamatan engage, ya, dengan kepakaran dalaman. Ya, betul. Mana daripada pensyarah kita juga untuk libatkan. Betul. Apabila telah mula nampakkan maknanya hasilnya, dan ada tak secara khusus kerjasama itu muncul? Okey, untuk kali pertama yang kita buat tanaman Rock Melon ni, dia lebih kepada promosi. Sebab kita nak kenalkan tanaman kita di USIM dahulu. Dan akhirnya apabila saya membuat tanaman ni, dalam tempoh 40 hari dah mula ada staf yang cuba datang. Sebab dah pokok dah tinggi. Dah tengok dah berputik. Mana dah ada buah sedikit. So dah mula daripada staf-staf yang berminat, daripada fakulti-fakulti yang berminat. Dan ada juga insya-Allah kali kedua kita akan cuba wujudkan kerjasama supaya dapat satu buah yang lebih berkualiti. Okey, and then pada masa sama kita boleh dapat manfaatkan dari segi sisa-sisa kompos yang telah dibuang, dan kita lihat juga perkara-perkara itu kerjasama di peringkat USIM. Sebab di USIM kepakaran ada. Cuba kita nak linkkan kepakaran tu bersama-sama supaya kita dapat wujudkan semua orang menjadi prosumer. Berbalik pada prosumerism ini, ya, yang diilham oleh Net Chancellor, secara realnya berlaku. Apakah pulangan ekonomi yang diperolehi daripada hasil ini? Sebenarnya memang apa yang kita laksanakan ini sebenarnya, walaupun sebelum tercetusnya prosumer yang diadaptasikan oleh Net Chancellor, so kita perdekatkan lagi apabila kita mendapat satu hasil tanaman yang kata orang Rock Melon ni buah yang begitu komersial. Ada harga, ada kualiti. So dan pergi kepada tujuan utama kita membuat tanaman ini adalah kita nak mendapatkan satu keuntungan penjanaan yang jangka panjang untuk jabatan dan juga untuk universiti jugalah. Jadi di situlah saya nampak
kenapa buah ni dipilih lah. Dan dari segi pulangan kewangannya, tanaman rock melon ini memang lumayan, ya, begitu. Lumayan, agak lumayan, Atuk. Okey, berapa maknanya? Saya ceritakan spesifik lah. Okey. Dia katakan, kalau dikatakan satu buah ni ada 2 kilo, okey, 2.5 kilo, di pasaran boleh mencecah RM8 ke RM9. Okey, RM8 ke RM9. So kita lihat kalau di pasaran RM8 9 sekilo, so kalau 2 kilo dah jadi lebih kurang dalam RM18. Okey, di keselamatan sendiri, okey, cara kita pupuk dari segi usahawan ni, kita menjual dengan harga ladang. Jual harga ladang dengan RM5 sekilo. So dikatakan ini baru dimanfaatkan oleh staf jabatan. Kalau kita buat lebih besar, insya-Allah staf USIM dapat manfaat untuk menjadi pemborong kepada kita dan menjual di tempat lain, dan kita berbakti dengan seluruh warga universiti, insya-Allah. Ini nampak bagaimana kejayaan secara teoretikanya postmodernism itu diterima. Ini yang menarik pada saya, bagaimana saya highlightkan perkara ini. Dan apa tu, lebih daripada itu, saya percaya timbulnya peluang-peluang hiliran kemudian. Ya, insya-Allah. Saya dipahamkan sudah ada bantuan tawaran grant. Ya, insya-Allah. Ya, dan juga peluang kerjasama yang lain. Adakah ini boleh dikongsikan bersama kita? Okey, tu saya kongsi sikit dengan pengarah sendiri. Okey, pertamanya peluang di Negeri Sembilan ni dalam sistem rock melon ni adalah kita buat sistem fertigasi, iaitu kita masukkan air secara automatik semua, baja secara automatik. Di Negeri Sembilan tak banyak sistem fertigasi, dan kita ada peluang, kita usahakan dari segi insentif daripada Jabatan Pertanian ataupun insentif daripada jabatan sendiri, insya-Allah pada masa akan datang, yang kita boleh guna untuk memajukan buah ini. Maknanya kita boleh buat dengan ladang yang lebih besar dan manfaat pada semua. Pada masa yang sama, kita tidak lihat kepada skop USIM. Okey, saya melihat kepada juga skop masyarakat, masyarakat luar yang boleh datang, insya-Allah, sebab dia katakan di Seremban tidak ada lagi tanaman rock melon, dan kita boleh bantu masyarakat-masyarakat luar ataupun persatuan-persatuan NGO luar yang ingin menanam rock melon ni. Kita boleh bagi khidmat nasihat dan kita boleh bantu untuk menjayakan projek ini supaya maintain dari segi dia keuangan daripada keuangannya, dan saya rasa benda ni boleh dijadikan satu khidmat masyarakat. Sebab kita tengok khidmat masyarakat mungkin kita bersihkan masjid semua, tapi kita rasa yang ini lebih bernilai khidmat masyarakatnya kepada masyarakat luar. Daripada agensi mana kerajaan negeri ada sedia membantu. Jabatan Pertanian, insya-Allah, Jabatan Pertanian Negeri Sembilan. Apa bentuk bantuannya? Insentif Jabatan Pertanian ada segi penggunaan tanah-tanah terbiar. Mana tanah-tanah kita lihat di USIM sendiri, Atuk. Okey, banyak di zon-zon di belah belakang tu banyak tanah-tanah terbiar. Mana saya berpotensi rasa kita laksanakan. Insya-Allah. Baiklah, saya dipahamkan ada geran ditawarkan oleh Jabatan Pertanian. Geran tu lebih kurang, kalau dikatakan Jabatan Pertanian, dia boleh mengumpulkan geran untuk insentif tanaman menggunakan tanah yang terbiar. InsyaAllah kalau dikatakan geran tu berjumlah RM15,000, tetapi kita tidak dapat bentuk dalam wang. Kita dapat bentuk dari segi barang-barang pertanian yang bernilai RM15,000. Itu insya-Allah kita boleh majukan, bukan untuk diri kita sendiri, untuk staf jabatan dan USIM. Satu lagi yang menarik, saya dipahamkan bahawa sudah ada di kalangan staf keselamatan yang dah membuka tanah persendirian. Betul. Ya, ini kita nampak faedahnya mula. Ya, dikembangkan dan mereka menjadi usahawan tani yang mandiri, ya. Yes. Bagaimana itu maknanya, berapa orang, bagaimanakah bantuan kita panggil, hubungannya dengan jabatan ini dengan usaha persendirian itu? Okey, setakat ni saya dipahamkan sendiri oleh Cik Razami, seperti kita dah ada 2 orang staf setakat ni yang telah pun bermula dengan tanah di kampungnya yang berada di Nilai, di Batam Benar, keluasan 2 ekar, dan dipercayai boleh memuatkan lebih kurang dalam 8,000 polybag, berarti 8,000 pokok. So dari segi jabatan kita membantu dari segi khidmat nasihat, bagaimana permulaan untuk melaksanakan projek ni supaya dia menampak bahawa apa yang dia nak buat ni ada sokongan dan boleh berjaya. Dan kita akan gunakan kepakaran yang ada untuk kita berikan kepada dia supaya dia boleh berjaya untuk melaksanakan rock melon ni dan mencapai
aspirasi yang Datuk Naib Chancellor nak. Okey, maknanya faedah kembangannya telah mula berlaku ya. InsyaAllah. Okey, kalau kita beri cabaran, adakah tanah-tanah terbiar dalam USIM ni berupaya diusahakan? Okey, Datuk. Sebenarnya macam ni. Jika kita lihat sebenarnya dalam fokus Jabatan Keselamatan sendiri, kita fokus pada pertengahan tahun 2021. Tapi dah ada bulan Mac dan April dah ada staff yang mula buat. Dan cabaran jika pihak universiti kemukakan pada kita untuk mengusahakan tanah-tanah terbiar di USIM, insya-Allah Jabatan Keselamatan insya-Allah kita ada manpower, Datuk. Sebab kita bila ada manpower, kita dapat kurangkan kos. Itu yang penting. Manpower untuk kurangkan kos. Dan apabila kita buat gotong royong untuk set up tempat dan hanya 2-3 orang saja lepas ni boleh maintain terhadap proses yang kita buat. Yang penting gotong royong, manpower, kurangkan kos, kita dapat laksanakan insya-Allah. Okey, baik, ini tahniah kepada kedua-dua mereka dan saya rasa inilah satu inisiatif yang terbaik yang mana secara cepat menterjemahkan vision daripada pemimpin kita yang bagi Datuk Naib Chancellor sendiri dalam bentuk, dan dalam jangka masa yang singkat kita dah melihat dah model polymerism dah tepat dan mula menampakkan impak ya, yang lain yang bukan saja membina kebersamaan tapi pulangan ekonomi, tapi sebenarnya inilah bagaimana kita kata model progresif yang kita kena perkenalkan. Baiklah, perasaan anda sendiri, bagaimana anda telah diberi kredit oleh Naib Chancellor berjaya menterjemahkan gagasan dibawa dalam bentuk practicality-nya. Perasaan Kapten sendiri macam mana? Secara ikhlasnya, saya seronok dan gembira sebab satu, saya puas hati kerana Cik Rozaimi dah masuk semula ke Jabatan Keselamatan dan memberikan satu harapan kepada saya supaya bahawa dia dapat membentuk satu capaian yang dikehendaki oleh pihak universiti sendiri dan membuktikan kepada saya lah dengan harapan, dengan kepercayaan, dan saya terima, dan apabila berhasil saya rasa puas hati bahawa saya telah pun mencapai satu sasaran yang dikemukakan oleh Naib Chancellor sendiri lah. Saya imbas balik pesanan saya pada Cik Rozaimi itu hari lah, bagaimana dia harus membina kembali keseronokan bekerja di Jabatan Keselamatan. Okey, Cik Rozaimi, apa perasaan anda sekarang ni? Nampak lagi inisiatif yang singkat itu berjaya dan ada semangat yang berkobar-kobar di kalangan anggota untuk meneruskan, dan menarik lagi, dia sudah menjadi model yang terbaik di peringkat universiti. Okey tu, sebenarnya di peringkat saya, okey, apabila kita buat benda ni, dan saya rasa yang paling penting ialah tim. Kita dapat wujudkan kebersamaan. Dan alhamdulillah musim kedua dah ada orang lain cuba datang. Staf-staf lain datang cuba bantu, cuba buat. Itu yang kita nak. Apabila kita seronok bekerja, apabila perasaan kita seronok bekerja, ianya akan meningkatkan kualiti kerja. Itu yang penting. Macam mana kita nak tingkatkan jabatan, mesti ada satu perasaan untuk kita majukan diri kita, memajukan orang kata jabatan dengan cara yang kita lahir dengan diri sendiri, bukan dipaksa-paksa. Itu insya-Allah kita dapat wujudkan. Baik, beginilah perkongsian menarik daripada Jabatan Keselamatan, dan saya bagi pihak Jabatan Keselamatan lah mengalung-alungkan sesiapa yang ingin melihat pelaksanaan ini boleh datang ke laman Jabatan Keselamatan, melihat sendiri kehijauan tanaman ini, ladang ini dan hasilnya. Saya dipahamkan hasil ini sentiasa tidak mencukupi. Dan buah-buah yang ada tu pun telah ditempah semua oleh kaki tangan yang ingin maknanya membelinya dan mungkin juga memasarkannya Dan inilah satu inisiatif yang kita anggap terbaik. Bagaimanakah idea yang digagaskan oleh Naib Chancellor itu dapat diterjemah dengan baik oleh kita, dan ini kita mengharapkan dapat dikembangkan lagi lah. Dan sudah tentulah Jabatan Keselamatan ni saya anggap sebagai mentor dalam usaha yang sebegini, dan juga menjadi moral booster kepada kita untuk menterjemahkan maknanya elemen prosumerism itu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Jabatan Keselamatan, dan sudah tentu pada Naib Chancellor dengan gagasan pada mulanya kita memikirkan bagaimana nak dilaksanakan, tapi kita berjaya menterjemahkan dan sudah menjadi keseronokan
kepada kita. Jadi untuk itu saya sekali lagi mengucap terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan kita kali ini, dan insya-Allah kita akan susuli juga dengan isu-isu yang lain lebih menarik di peringkat USIM ini. Terima kasih sekali lagi ya. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.